Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Sebenarnya banyak harta tak ada masalah. Tak ada masalah. Sahabat Nabi kebanyakannya bukan sekadar jutawan, tapi dia orang tu bilioner, dia orang tu teknokrat, konglomerat. Maksudnya bisnes-bisnes besar, bukan setakat dalam negara. Dia orang tu ekspor ke luar negara, ke Syam dan sebagainya. Syam ni berada di mana hari ni kalau dalam peta dunia? Syam ni berada di sempadan apa? Sempadan Syria. Kemudian sempadan, ada 4 negara. Katakan itu yang paling sahih lah, dipecah-pecahkan oleh Eropah, dipecahkan ni petanya. Dia berada di tengah-tengah. Syria, kalau tak silap, Palestin. Syria, Palestin dekat ke? Ya, Syria, Palestin. Satu lagi negara apa ya? Jordan. Lepas tu ada satu lagi negara, Lebanon ke? Maksudnya Syam ni yang selalu sebut Syam ke negara Syam dan sebagainya ni, Rasulullah pergi buat perniagaan di Syam dan sebagainya. Negaranya berada di tengah negara yang sangat strategik di antara tempat perdagangan dunia pada ketika itu. Masya Allah. Maksudnya kita tahu para sahabat Nabi ramai orang-orang kaya, tetapi yang dilarang dalam agama kita adalah menghimpun kekayaan, menimbun kekayaan. Maksudnya daripada harta yang Allah beri, dia hanya menimbulkan kekayaan untuk diri dia. Dia duduk tambah aset, kan beli tanah, duit makin banyak dia beli tanah. Lepas tu beli rumah, lepas satu rumah, 10 buah rumah pun tak cukup lagi. Kemudian beli lagi kereta sampai 5,000 biji kereta. Ada manusia hari ni sampai 5,000 biji kereta, 6,000 biji kereta. Maksudnya hartanya itu memang banyak Allah kurniakan, tetapi dia menjadi satu musibah. Dia hanya himpun. Tak salah kejar kekayaan, tetapi jadilah jutawan kaya dunia dan akhirat. Lagi banyak harta yang dia dapat, lagi banyak dia infak, lagi banyak dia sedekah. Kalau kita ada penyakit, rasa nak himpun aset sahaja, kita termasuk dalam golongan yang cintakan dunia. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang cintakan dunia antaranya ialah merasakan apabila dapat dunia, dapat kemuliaan, dapat penghormatan. Kalau dapat tukar kereta sekian-sekian, rasa macam dia akan jadi orang yang lebih mulia. Bawa kereta kecil, rasa malu, rasa segan, parking jauh-jauh, contohlah kan. Rasa segan dan rasa berbangga dengan harta yang dia ada, dan dia rasa dia mulia dengan harta tersebut. Target dia dalam kepala dia nak beli rumah 3 tingkat, nak banglo contoh. Tetapi tak apa ada cita-cita tu. Untuk apa? Kalau dia rasakan dengan dia memiliki rumah yang besar, dia rasa dia akan dihormati, dia dimuliakan, dia rasa itulah bentuk kemuliaan, maka dia ada ciri-ciri cintakan dunia, ada penyakit iman yang lemah, penyakit hati. Dia sangat mencintai pangkat. Sampai dia bekerja, dia buat apa, tujuannya untuk naik pangkat, dia rasa dengan pangkat itu dia akan dimuliakan. Maksudnya orang yang mencari kemuliaan hidup dengan dunia, ini ciri-ciri orang yang penyakit hubbud dunia, cintakan dunia. Faham ya? Dia cari kemuliaan dirinya melalui dunia. Subhanallah. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut dunia ini tidak lebih daripada bangkai kambing yang cacat. Maksudnya bagi orang yang beriman, yang cintakan akhirat, bagi mereka dunia ini busuk, dunia ini kotor, dunia ini adalah hanya tempat bermain-main, umpama permainan yang mana bila lelah berhenti main, tak seronok dalam main tu, sementara sangat. Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia itu hanyalah tempat permainan, hanya untuk bermain-main. Ia adalah satu permainan yang menipu. Subhanallah. Baiklah, kalau kita tengok budak-budak bermain kan, sampai ketika dia orang boleh leka kalau main Beyblade tu kan. Siapa anak cucu dia main Beyblade? Anak saya pun main juga. Dia boleh main tu sejam tanpa henti. Ramai orang
dia jadikan dunia tempat bermain sampai dia leka. Dia leka dengan dunia, dia lalai, akhirnya dia kurang beribadah. Budak-budak kalau leka dengan permainan, lapar tak rasa lapar. Bila suruh semayang, barulah lapar lah. Boleh tak nak makan dulu? Yang sejam main tadi tu tak ingat lapar? Tak. Ramai mana orang leka dengan TV, dengan hiburan, dengan drama, masa tu tak lapar. Bila nak pergi solat, nak baca Quran, barulah lapar, rasa memulas. Itu ciri-ciri kita memang ada penyakit cintakan dunia. Subhanallah. Jadi Masya Allah, siapa yang mencari kemuliaan melalui dunia, dia ada ciri-ciri penyakit cintakan dunia. Dia kata dengan kereta ni dia dimuliakan, dengan rumah sekian, dengan pangkat sekian, dengan pengaruh sekian, dia rasa dia dimuliakan. Sedangkan orang yang beriman, orang yang mencintai akhirat melebihi dunia, dia mencari kemuliaan di majlis-majlis ilmu. Dia tahu bila berada di majlis ilmu, dia sedang dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikat. Dia mencari kemuliaan, dia belajar Al-Quran sebab dia faham. Rasulullah kata, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia di kalangan kamu, yang paling baik di kalangan kamu, Nabi kata, orang yang banyak menghabiskan masa hidupnya untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya semula. Jangan kita dua-dua pun tak. Belajar pun kurang tentang Al-Quran, sama ada belajar baca Al-Quran dengan baik ataupun hadir majlis-majlis ilmu yang bicarakan tentang Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ni kita ni sedang belajar tentang Al-Quran dah ni. Sebab apa yang kita cakap datangnya daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi orang yang mencari kemuliaan akhirat, dia mesti jalan-jalan ibadah. Masya Allah. Sebab itu untuk jadi mulia pada pandangan Allah, pada pandangan agama Islam, ia lebih mudah daripada mencari kemuliaan bagi pandangan manusia. Sebab cleaner boleh jadi mulia, tukang basuh tandas boleh jadi mulia, tukang jurutol boleh jadi mulia, siapa pun, tukang sapu, tukang potong rumput, walaupun dilihat itu bukan pekerjaan yang mulia, Masya Allah, driver taksi ke apa ke, semua boleh jadi mulia mengikut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Saya banyak kali guna Grab. Saya suka. Bukan Grab sajalah, kereta sewa. Kan Grab ni salah satu jenama je. Takut Ustazah promosi Grab pula. Ada Uber, ada semualah. Kadang-kadang untuk urusan dekat-dekat, sekarang ni kadang rasa tak larat kita guna kan. Kita pun boleh tengok profil dia, rasa selamat. Walaupun mereka mungkin buat pekerjaan mereka tu mungkin tak dipandang. Ada buat full time, ada orang susah. Tetapi saya kenal ramai pemandu-pemandu ni, orang yang bagi saya subhanallah mungkin tak dimuliakan oleh masyarakat, tetapi kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saya naik, saya suka tanyalah, suka borak kan, macam mana rezeki? Okey, macam mana, ramai tak pelanggan? Ramai yang jawab, tak ada Ustazah. Bukan Ustazah, tak kenal saya lah kan. Rasa macam ada artis kan, tapi tak kenal pun. Lepas tu dia kata, tak adalah, susah lah sekarang, 4 jam pun payah, 2 jam pun payah, duduk melongok, kadang sehari dapat 2-3 je. Oh payah sekarang ni, banyak sangat gini-gini. 80% ramainya yang merungut. Kemudian saya akan jumpa jarang-jarang. Yang mana yang jarang-jarang ni, bila kita tengok muka dia, dia sambut kita pun dah lain. Sila masuk puan, lain dah. Air muka dia pun lain. Kita pun rasa macam senang hati, rasa tenang. Kemudian bila kita tanya, cik, macam mana? Okey tak? Ni cari rezeki melalui bawa kereta sewa ni kan? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak, rezeki daripada Allah. Kemudian yang kedua dia jawab, alhamdulillah, tak berhentilah. Pelik kan? Dalam masa yang orang kata tak ada pelanggan, ada yang kata tak berhenti pelanggan. Kecuali saya akan off, baru tak ada orang. Bila encik off? Bila masuk waktu salat. Masuk waktu salat, saya akan off. Berapa minit sebelum waktu salat, saya mesti off. Sebab masa tu saya mesti ada di masjid. Walaupun saya jumpa ramai yang bekerja hebat-hebat, berhenti kerja, bukan sebab diberhentikan. Ni pengalaman saya secara peribadilah. Pegawai bank gaji dah besar, 20k lebih dah.
Yang asal dulu ada rumah besar, kereta besar, saya kata lepas tu kehidupan cik sekarang macam mana? Rumah besar kena jual, kereta besar kena jual, semua kena jual. Sekarang ni lah kereta saya. Encik tukar kehidupan macam tu, bagaimana cabaran? Paling mencabar nak adab orang rumah, dia kata. Isi saya paling susah nak terima peringkat awal. Sebab dulu jadi mem, dulu dihormati, dulu dimuliakan. Sebab ada kereta besar, ada rumah besar. Tapi sepanjang saya kerja dulu, saya terpaksa memuliakan manusia melebihi daripada Allah. Sebab dia pegawai besar, ada klien besar datang, utamakan klien walaupun dengan azam buat tak tahu. Semayang lambat, akhirnya saya rasa hidup saya tak tenang. Anak-anak saya nampak bermasalah. Saya dengan isteri, rumah tangga saya rasa tak tenang. Akhirnya Allah bagi saya ilham, Allah bagi saya petunjuk. Saya mesti tinggalkan pekerjaan yang menjauhkan saya daripada Allah, walaupun saya dimuliakan oleh manusia. Hebat, Masya Allah. Dia tinggal, dia kata subhanallah. Sebab kita boleh cam, dia ni orang yang berpelajaran ni, orang yang pernah ada jawatan tinggi. Sebab dia cakap pun speaking je. Tapi sekarang Masya Allah, walaupun saya kehilangan semua tu, isteri saya pun dah boleh terima. Kami dapat lebih daripada yang kami dapat dulu. Nikmat apa? Nikmat ketenangan hidup, nikmat bahagia, nikmat boleh zikir dengan tenang. Dan dia kata sekarang saya dapat nikmat solat pada awal waktu, dan setiap kali masuk waktu saya solat berjemaah di masjid. Subhanallah. Ini di antara cerita-cerita orang yang sanggup melepaskan dunia kerana besarnya cintanya kepada akhirat, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.